Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, pilihan raya kecil Batu Sapi yang ditetapkan pada 5 Disember 2020 dan pilihan raya negeri Sarawak yang berkemungkinan diadakan pada bila-bila masa tidak dapat dielakkan. Ini kerana menurut Fasal 1 Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas terdapat kekosongan bagi sesuatu kursi parlimen. Fasal 4 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak juga memperuntukkan pilihan raya negeri hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dalam sidang khas MKN yang saya pengusikan hari ini, Setiausaha SPR memaklumkan ramai petugas pilihan raya menyatakan rasa bimbang untuk bertugas di PRK Batu Sapi nanti kerana takut terkena jangkitan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia juga melaporkan jika pilihan raya negeri Sarawak terpaksa diadakan, beliau amat bimbang akan keadaan di kawasan-kawasan pedalaman negeri Sarawak yang tidak mempunyai kemudahan kesihatan yang lengkap. Apakah akan mampu untuk menampung peningkatan kes-kes positif COVID-19 yang berkemungkinan naik secara mendadak selepas pilihan raya. Upayaan frontliners dan logistik kesihatan juga akan menjadi semakin terkekang dengan keadaan geografi negeri Sarawak yang luas dan setengah kawasan amat sukar untuk diakses. Ini tidak mengambil kira kos tambahan yang akan ditanggung oleh kerajaan dan kos ke atas ekonomi jika penurunan jangkitan COVID-19 ini berlaku dengan mendadak selepas pilihan raya. Di negeri Sabah saja dianggarkan kerajaan terpaksa membelanjakan RM0.5 bilion jika PKP terpaksa dilaksanakan. Ini pandangan yang diberikan oleh pihak yang pakar dalam pengurusan pilihan raya dan kesihatan di negara kita. Saya mestilah mendengar pandangan mereka. Ada pihak mencadangkan pada saya supaya kita perketatkan SOP pilihan raya. Ya, boleh. Saya akan teliti SOP yang disediakan oleh SPR untuk PRK Batu Sapi dan PRN Sarawak. Cuma saya tahu banyak kekangan yang dihadapi oleh SPR untuk menggubal satu SOP yang benar-benar berkesan dalam memastikan tiada jangkitan langsung semasa pilihan raya diadakan. Antaranya ialah kekangan untuk menghalang pergerakan pengundi di kawasan merah untuk keluar mengundi kerana mereka ada hak untuk mengundi di sisi perlembagaan. Batu Sapi adalah kawasan merah sekarang. Kita minta penduduk Batu Sapi supaya duduk di rumah. Tetapi oleh kerana ada pilihan raya, mereka terpaksa keluar beramai-ramai untuk mengundi. Mungkin peratusan keluar mengundi juga akan menjadi rendah. Tetapi itulah demokrasi. Begitu juga penggerakan pengundi dari kawasan merah ke kawasan hijau juga tidak dapat dihalang. Cuba saudara dan saudari bayangkan. Kuching sekarang ini adalah kawasan merah yang mencatatkan lebih 70 kes COVID-19. Mengikut Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan sekarang, penduduk di Kuching tidak dibenarkan keluar daripada daerah Kuching. Dengan itu, kita dapat membendung penularan COVID-19 ke daerah-daerah lain yang masih berstatus hijau, iaitu tiada langsung kes COVID-19. Tetapi jika pilihan raya terpaksa diadakan, kita tidak boleh menghalang penduduk di Kuching yang mengundi katalah di Samarahan, di Seri Aman, di Miri, Bintulu dan lain-lain daerah untuk keluar mengundi. Begitu juga pengundi Sarawak yang tinggal di Sabah, di Selangor, Kuala Lumpur ataupun Negeri Sembilan dan lain-lain negeri yang juga mencatatkan kes-kes COVID-19 yang tinggi. Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri tidak boleh menghalang mereka ini pulang untuk mengundi kerana itu adalah hak mereka di bawah perlembagaan.
Mungkin ada yang kata, kenapa kita tidak buat ujian saringan kes COVID-19 ke atas semua pengundi luar negeri Sarawak yang nak balik mengundi? Isunya, siapa yang akan menanggung kos ujian? Dan apakah kita mempunyai kapasiti makmal yang mencukupi untuk melakukan ujian ke atas ratusan ribu pengundi dalam masa yang singkat? Ujian saringan pun tidak dapat menjamin mereka tidak dijangkiti selepas mengambil ujian. Oleh kerana ramai pesakit COVID-19 tidak mempunyai apa-apa simptom, kita tidak dapat pastikan dengan tepat siapa di antara mereka yang membawa virus ini dan menyebabkan jangkitan dalam komuniti. Lebih sukar lagi sekiranya jangkitan berlaku di kawasan-kawasan pedalaman yang kita tahu tidak mempunyai kemudahan hospital ataupun fasiliti kesihatan lain yang lengkap. Mereka yang dijangkiti mungkin akan meninggal dunia begitu sahaja sebelum bantuan tiba. Na'udzubillah. Saya sebutkan begini kerana ia bukan perkara main-main. Ini perkara serius. Kerana itu kalau saudara dan saudari tanya saya, pilihan raya sepatutnya tidak diadakan langsung pada hari ini. Tetapi apa boleh buat? Kerana itu adalah kehendak dalam Perlembagaan Persekutuan. Maka kita terpaksa mengadakan pilihan raya. Kecualilah jika darurat diisytiharkan di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan di Batu Sapi dan di Sarawak, maka bolehlah kita tangguhkan dahulu kedua-dua pilihan raya itu sehingga COVID-19 ini berakhir. Jika pilihan raya tidak dapat ditangguhkan atas apa sebab sekalipun, rayuan saya pada semua penduduk yang ada di Batu Sapi dan Sarawak, berhati-hatilah. Jagalah diri saudara dan saudara semua, patuhi SOP dengan penuh disiplin apabila pilihan raya diadakan.